Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diselanjutkan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Lebih 200 orang anak-anak yatim dari beberapa buah kampung di Mukim Brakas A dan Kampung Belimbing Subuh lewat petang kemarin diraihkan pada majlis iftar. Majlis berlangsung di Royal Berkshire, Jerudong. Pada majlis tersebut, para anak yatim juga menerima sumbangan derma daripada Nazmi Textile Mall. Penyampaian derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adnan bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Seri Setia Haji Muhammad Yusof, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Turut menyampaikan derma Nazir Ahmad Zakaria, pengurus syarikat berkenaan. Bahagian Pengakap Wanita Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam menganjurkan program infak iftar Ramadan. Program diisikan dengan aktiviti memasak diadakan di kawasan luar Balai Ibadat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam di Gadong. Sebanyak 250 kontena makanan diagih-agihkan kepada para petugas di pos-pos kawalan sekuriti zombie di daerah Brunei dan Muara. Biro Wanita Majlis Perundingan Kampung MPK Sangkurong B mengadakan majlis khatam Al-Quran dan penyampaian sumbangan derma kepada anak-anak yatim dan para asnaf yang tinggal di Kampung Sangkurong B. Majlis berlangsung petang kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Sangkurong. Sumbangan adalah hasil titipan derma daripada ahli Biro Wanita MPK Kampung berkenaan. Para pemenang musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat akhir kebangsaan dan musabakah menghafaz Al-Quran berserta pemahamannya peringkat negara anggota MABIMS merafakkan rasa syukur atas kejayaan yang diperoleh pada majlis sambutan nuzul Al-Quran peringkat negara tahun 1446 Hijrah. Kejayaan tersebut sudah setentunya menjadi pendorong kepada mereka untuk terus memperkasa hafazan Al-Quran. Para pemenang Dayang Nur Abidah Bazilah binti Haji Rosmin, Awang Abdul Matin bin Zulnurain, Dayang Nur Kamaliah binti Haji Jahari, Awangku Muhammad Abdul Qadir bin Pengiran Haji Ibrahim, Dayang Nur Sofia Solihah binti Muhammad Fikri, Hanin Mashdahah dan Muhammad Haikal Al-Ghifari seterusnya mengungsikan. Membangkitkan lagi semangat saya untuk mencuba mungkin kategori lain untuk menambah hafazan lagi. Dengan kemenangan yang saya raih ini, ia akan menaikkan semangat saya dalam menghafal Al-Quran. Kalau boleh lah, masih lancar 30 juzuk insyaAllah, berdamping dengan guru. Dalam musabaqah ini untuk sentiasa istiqamahlah dalam mengurang Al-Quran ini. Mesti ada semangat, macam affirmation dari dia punya keluarganya, hidung, adik-beradik, kawan-kawan, Bertemu dengan orang-orang yang lebih ahli. Jadi bikin motivasi saya untuk lebih melancarkan hafalan. Tetap istiqamah serta memperbarui niat serta menjaga niat untuk tulus lillahi ta'ala. 80 orang terdiri daripada golongan kurang berkemampuan, anak yatim dan ibu tunggal menerima sumbangan berupa makanan harian daripada Pasaraya TM Masjid. Majlis tahunan tersebut diadakan di Kampung Kilanas. Kebajikan seorang ibu tunggal dan dari Kampung Bukit Udal di daerah Tutong mendapat perhatian daripada sekumpulan belia dari Persatuan Hand for Hand melalui program Syawal Bersamamu sempena bulan Ramadan. Dikendalikan dengan kerjasama Fakulti Teknologi Islam dan Badan Pelajar Teknologi Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa. Program melibatkan kerja pembersihan serta penambahbaikan rumah dan transformasi ruang tamu. Dayang Nurul Jannah Wajihah Afifah binti Arman Shah, pengurus projek, seterusnya menerangkan.
Syawal Bersama Muan ni sebenarnya program khidmat masyarakat membersihkan salah sebuah rumah di Kampung Bukit Udal, di mana ibu ni adalah seorang ibu tunggal dan juga ibu mualaf. Hasrat daripada program ini untuk memudahkan beliau dapat menyambut sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang bersama keluarga, dan seterusnya adalah untuk memberi peluang kepada para sukarelawan berkhidmat di bulan Ramadan ni. Lebih banyak berita menyusul selepas ini. Menjalankan amal ibadah, kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, dan mengisi ruang-ruang waktu yang ada ini dengan segala kebaikan-kebaikan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bekal kita ni akhirat nanti. Dan juga saya tekankan di sini, rumah yang penuh berkah itu akan mendapat kebahagiaan dan kedamaian, rezeki berkah, ataupun yang saling berbagi itu juga katanya akan merasa cukup, tenang dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni jangan lupa memohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita itu sentiasa selamat di dunia dan di akhirat. Jualan rezeki Ramadan sedang berlangsung di pusat membeli belah Mid Valley, Selam Bigar. Jualan dibukakan kepada orang ramai sehingga hujung Ramadan, bermula dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Pelbagai barangan keperluan bagi persiapan menjelang Hari Raya dijual, antaranya pakaian dan biskut. Separuh jalan di beberapa lokasi dan persimpangan lampu isyarat akan ditutup sementara esok hingga 22 Mac, bermula 10 malam hingga 4 pagi. Jabatan Kerja Raya dalam siaran media mengungsikan penutupan itu bagi memberi ruang kepada polis di Raja Brunei melaksanakan kerja-kerja perbaikan CCTV. Beralih ke berita antarabangsa. Lebih 500 rakyat Indonesia yang diselamatkan dari pusat penipuan dalam talian di Myanmar akan dihantar pulang melalui Thailand dalam masa terdekat. Operasi penipuan siber yang berkembang pesat di kawasan sempadan Myanmar sehingga tidak terkawal selama beberapa tahun menarik pekerja asing dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, tetapi sebaliknya ditahan dan dipaksa melakukan penipuan dalam talian. Kira-kira 7,000 pekerja dari lebih 20 buah negara diselamatkan dalam tempoh beberapa minggu kebelakangan ini, dengan majoriti berasal dari negara China. Pengurangan bantuan kemanusiaan oleh Amerika Syarikat memberikan impak besar ke atas penduduk di Myanmar dengan keganasan berkemungkinan berleluasa. Menurut laporan tentang situasi hak asasi manusia di Myanmar, pengurangan tersebut menjadikan situasi kemanusiaan memburuk ketika serangan dan keganasan oleh junta tentera meningkat. Sejak mengambil alih kuasa, Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump mengarahkan pembekuan selama 90 hari ke atas semua bantuan asing yang menunggu penilaian sama ada program bantuan mematuhi dasar luar Amerika. Pengurangan jumlah bantuan program makanan dunia mencetuskan amaran kebuluran di wilayah Rakhine. Palestin mendesak campur tangan segera pihak antarabangsa untuk menghentikan genosid rejim Israel ke atas rakyat Gaza. Serangan utara rejim Israel di Gaza membunuh lebih 400 orang ketika serangan mengenai puluhan sasaran kemarin. Serangan dilaporkan berlaku di beberapa lokasi termasuk utara Gaza, Bandar Gaza dan Deir al-Balah serta Khan Yunis dan Rafah di tengah dan selatan semenanjung Gaza. Para pegawai Kementerian Kesihatan Palestin berkata kebanyakan yang menjadi korban adalah kanak-kanak. Rejim Israel dilaporkan menyatakan akan terus melakukan serangan yang melibatkan serangan tentera darat. Sementara itu, Hamas bekerjasama dengan pengantara untuk membendung pencerobohan selepas rejim Israel melancarkan serangan. Menurut pegawai Hamas, kumpulan tersebut mematuhi perjanjian gencatan senjata dan melaksanakannya dengan tepat, tetapi pendudukan Israel mengingkari komitmennya dan menyambung semula pencerobohan dan peperangan.
Mesir mengemukakan cadangan kepada Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC untuk mempertimbangkan penempatan pasukan pengaman antarabangsa di tebing barat dan semenanjung Gaza yang diduduki. Menurut laporan media Anadolu, cadangan itu dikemukakan semasa mesyuarat yang diadakan di Kahirah antara Menteri Luar Mesir Badr Abdelati, Duta Asing serta wakil antarabangsa bagi membincangkan pemulihan sektor penjagaan kesihatan Gaza. Menurut Abdelati, terdapat cadangan untuk UNSC mengkaji penempatan pasukan pengaman antarabangsa di Gaza dan tebing barat, dan ia akan dilaksanakan melalui penerimaan resolusi UNSC bagi mengarahkan pasukan pengaman atau perlindungan antarabangsa. Diplomat tertinggi China, Korea Selatan dan Jepun akan mengadakan perjumpaan di Tokyo minggu ini bagi rundingan di tengah-tengah negara jiran itu bersedia mengukuhkan kerjasama serantau. Menteri Luar Korea Selatan Cho Tae-yul dan rakan sejawatannya dari Jepun dan China Takashi Iwaya dan Wang Yi akan bertukar-tukar pandangan komprehensif bagi pembangunan kerjasama tiga hala. Mesyuarat di Tokyo pada Sabtu ini akan menjadi mesyuarat menteri tiga hala ke-11. Rancangan dua hala dijangka direkan. Alah, lupakan babekmu. Bagus kan? Babas ini sudah di hospital. Babas mau di jam itu kan? Babas kipur. Toilet terus. Pakai dulu. Kan ya. Dah. Nah, buka sikit saja. Buka sikit saja. Jangan buka semua. Jangan buka semua, basah nak. Kau paham? Sudah.
Wash dulu.